Okey ya, kita akan mulakan sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Okay, terima kasih kerana hadir ke kelas cikgu. Okay, untuk hari ini kelas kita adalah kelas pendidikan kesihatan ya. Okey. Sebelum kita memulakan kelas, macam biasa kita akan baca doa dulu ya. Tema masing-masing. Okey cikgu, hari ni cikgu nak minta Khalif lah. Khalif tolong bacakan doa kita pagi ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tah alaina hikmataka wa yusur alaina min hadairi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yumma min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih Khalif atas bacaan doa pada pagi ini. Okey. Semoga semua diberi hati yang terang untuk belajar pada pagi ini. Okey. Okey, untuk hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Okey, kita tengok. Ni buku. Ni rupa buku yang awak akan dapat nantilah. Okey, pendidikan jasmani dan kesihatan. Di dalam buku ni ada pendidikan jasmani dan ada untuk bahagian pendidikan kesihatan. Okey, jadi kedua-dua subjek ini menggunakan satu buku yang sama. Okey, nanti awak akan tengoklah. Okay, macam sebelum-sebelum ni. Okey. Okey, ini kandungan yang ada dalam buku pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tahun 2. Okey, kita tengok ya. Untuk yang warna hijau ni, ini adalah untuk topik ataupun unit bagi pendidikan jasmani. Okey, ni yang warna hijau ni semua untuk pendidikan jasmani. Okey, untuk pendidikan kesihatan yang bahagian biru yang bawah ni je unit dia. Okey, unit 9. Okey, hari yang ceria, bahaya menanti, dan yang terakhir unit 11, awas berhati-hati. Okey, dia bermula pendidikan kesihatan ni bermula daripada muka dari muka surat 67 sehingga 102. Okey, pendidikan kesihatan bermula daripada muka surat 67 hingga 102. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya. Ni yang cikgu dah letak dalam kotak merah ni. Ini adalah bahagian pendidikan kesihatan. Okey. Untuk hari ini kita akan belajar unit yang pertama dalam pendidikan kesihatan iaitu unit 9, hari yang ceria. Okey. Tajuk dia gaya hidup sihat. Okey. Buku teks nanti kalau dapat buku teks awak boleh rujuk buku teks ataupun nanti awak boleh tengok dalam buku teks digital. Tetapi tidak mengapa. Awak hanya perlu tengok pada slide cikgu sahaja. Cikgu rasa awak akan faham. Okey, di akhir pembelajaran nanti. Okey. Seterusnya. Kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, yang pertama, dapat menyatakan maksud postur, rehat dan tidur. Okey, apa maksud postur? Apa maksud rehat? Apa maksud tidur? Okey. Seterusnya, dapat mengaplikasi postur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. Okey, jadi bagaimana awak selepas tamat ataupun akhir pembelajaran ni awak dapat mengaplikasikan ataupun mengamalkan postur yang betul untuk kehidupan seharian awak.
Okey, kenapa? Untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. Okey, macam sekarang lah. Cara kita duduk mesti tegak. Macam kita belajar sekarang, jangan membongkok begini untuk awak tengok pada skrin ataupun pada handphone awak. Okey, itu tidak baik untuk kesihatan diri kita. Tidak baik untuk postur badan kita. Okey, nanti kita akan cepat sakit di bahagian tulang belakang kita. Okey, jadi duduk dengan lurus, okey, tegak. Okey. Pastikan tulang belakang awak ni, okey, awak bila bersandar tu duduk tegak-tegak macam kita nak mulakan belajar sekarang kan. Okey, kita dah boleh aplikasikan cara duduk yang betul sebelum cikgu terangkan. Okey, pada hari ini. Okey, kita teruskan ya. Okey, ini objektif pembelajaran kita. Okey, jadi cikgu harap di akhir pembelajaran awak akan dapat menyatakan ataupun dapat tahu maksud poster rehat dan tidur. Kemudian dapat mengaplikasikan poster ni lah dalam kehidupan seharian. Okey. Seterusnya, kriteria pembelajaran. Bagaimana awak nak capai objektif pembelajaran pada hari ini? Mestilah awak dapat menyatakan maksud poster, rehat dan tidur. Okey. Kemudian awak dapat membezakan poster yang betul atau salah. Okey. Okey. Jadi yang ketiga, awak juga, okey, murid juga berjaya, okey, mengaplikasi poster yang betul. Jadi awak selepas ni awak boleh pastikan setiap kali awak melakukan sebarang aktiviti, okey, ataupun duduk, okey, ataupun berjalan ataupun sebarang aktiviti lain, okey, dalam keadaan poster badan yang betul, okey, dalam kehidupan seharian kita. Jadi sekiranya awak mencapai kriteria, ketiga-tiga kriteria pembelajaran ni, awak akan dapat, okey, mencapai objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, seterusnya jom kita mula. Okey, tengok dulu apa gambar ni. Sekarang cikgu nak tanya Aaron. Okey, Aaron. Aaron ada? Okay, gambar apa ni yang cikgu tunjuk ni? Gambar apa ni? Badan. Okey, gambar badan. Dia pakai apa? Tahu tak ni apa? Aaron tak tahu ya? Okey, tak tahu. Terima kasih Aaron. Kita cuba tanya orang lain, okey? Tak apa. Okey, terima kasih Aaron. Cikgu nak tanya Mariam Wafiah. Mariam Wafiah. Okey, Mariam Wafiah. Ada tak? Buka mic. Gambar apa ni Mariam Wafiah? Ada tak Mariam? Mariam tak ada. Okey, cikgu nampak ada ni lah, ada ni. Ada ni gambar apa ada ni? Ada ni? Sekejap. Okey. Gambar apa ni? Badan. Okey, badan. Dia pakai apa? Mula dengan huruf B. Tahu tak? Tak tahu lah cikgu. Umi tak Umi. Cikgu. Cikgu, Saya. Okey, baik. Apa dia? Aaron? Apa jawapan dia Aaron? Ni apa? Bengkong. Ya, bengkong. Terima kasih Aaron. Bengkong. Okey, ni gambar bengkong. Okey. Okey.
Kejap ya cikgu. Okey. Bengkung. Okey, ini gambar bengkung. Kenapa orang ni ataupun ada sesetengah orang memakai bengkung ni? Okey, ini adalah untuk membetulkan semula postur badan. Jadi dia pun pakai bengkung ni untuk memastikan kedudukan postur badan dia dalam keadaan yang betul. Okey, sentiasa betul dan dapat mengamalkan kehidupan seharian yang sihatlah. Maksudnya dia dapat mengelakkan daripada kecederaan, sebarang kecederaan di bahagian anggota belakang dia, di bahagian tulang belakang dia apabila dia mengangkat barang ataupun melakukan sebarang aktiviti-aktiviti lain ataupun untuk membetulkan postur duduk dia. Jadi dia pakai bengkung ni. Okey ya. Jadi kita tengok video dulu. Cikgu keluar dulu sekejap. Okey, kita tengok video ya. Tonton video ni. Okey ya, sama-sama kita nak tengok video yang cikgu akan paparkan ni. Okey. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, cikgu akan sharekan. Okey. Cikgu nampak ramai yang kedudukan duduk dia tak betul. Nampak? Kejap lagi cikgu harap kita akan buat sama-sama bagaimana untuk duduk dalam keadaan yang betul. Okey, sekarang kita tengok. Okey. Tengok paparan pada skrin. Okey. Dia tengok ya. Cikgu akan terangkan maksud postur. Okey. Tengok ya. Ini suara. Okey. Postur. Sekejap. Okey. Nampak besar tak? Zubir nampak tak? Besar tak dia punya skrin? Boleh nampak ya? Zubir? Besar cikgu. Besar. Okey, terima kasih Nidash. Okey, terima kasih Nidash. Okey. Cikgu teruskan ya. Okey, yang pertama tadi cikgu kata kita nak tahu maksud postur. Okey, kita tengok kat sini. Postur ialah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Ini maksud postur. Bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Okey, cikgu ulang. Maksud postur ialah bentuk tubuh semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Okey, ini maksud postur. Bentuk tubuh ya. Okey, bagaimana kita kedudukan kita semasa duduk, berdiri, berjalan dan mengangkat barang. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang seterusnya ialah rehat. Okey. Apa maksud rehat? Okey, yang kedua tadi postur. Sekarang kita nak tahu apa maksud rehat. Rehat ialah berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Okey, cikgu ulang. Rehat bermaksud berhenti sementara daripada melakukan aktiviti fizikal dan mental. Kita berhenti daripada melakukan sebarang aktiviti. Okey, fizikal dan mental. Fizikal ni contohnya kita alhamdulillah. Kita berlari, berjalan ataupun buat sesuatu aktiviti lain ya. Itu ataupun macam sekarang kita tengah belajar ni kan dalam keadaan duduk. Okey, ini pun melibatkan aktiviti kita, aktiviti fizikal. Okey. Dan mental. Mental ni macam sekarang lah pembelajaran awak ni sedang berlaku kan. Okey, jadi melibatkan mental. Okey, seterusnya. Tidur. Tidur ialah
melelapkan mata dan merehatkan minda. Semalam semua orang tidur tak? Setiap malam ada tak orang yang tak tidur? Semua orang tidur kan? Okey, pasti selalunya kita pukul paling lewat pukul 10 kan. Awak dah tidur kan waktu awak tidur. Okay, jadi kita setiap hari mesti ada masa untuk tidur supaya badan kita dapat cegas semula. Jadi ni maksud tidur. Okey, ni maksud tidur. Melelapkan mata dan merehatkan minda. Sebab itulah kita perlu tidur untuk merehatkan minda kita daripada sebarang aktiviti atau fizikal dan mental tadi. Okey, jelas? Okey, ini maksud tidur. Ingat ya, nanti ada soalan kuis. Tolong dengar betul-betul. Okey, kita teruskan dengan maksud kenapa kita perlu mengamalkan poster yang betul. Okey, kita tengok. Okay, kenapa? Mengapa? Kita perlu mengamalkan poster yang betul. Okey. Kita tengok ya. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama kita dapat mengelakkan daripada sakit belakang. Macam cikgu cakap tadi kan. Okey, nak elakkan daripada tulang belakang kita lari kedudukan dia. Jadi kita dapat mengelakkan daripada sakit belakang sekiranya kita duduk ataupun kedudukan sebarang aktiviti yang kita lakukan tu dengan postur badan yang betul. Jadi kita dapat mengelakkan daripada sakit belakang. Okey, yang kedua daripada lenguh. Contoh cikgu nampak Syazana duduk macam ni duduk macam ni. Kan awak punya postur badan tu tak betul. Jadi awak kena duduk lurus, straight. Okey? Sebab tu nanti awak lepas kelas nanti hari ni contoh hari ni 2 jam. Nanti sakit bahagian awak punya belakang ni kan. Di bahagian awak punya ni apa bahu. Okey, ataupun kita akan selalu sakit di bahagian belikat. Belikat ni adalah bahagian belakang. Sebab apa? Sebab postur badan kita tidak betul apabila melakukan sebarang aktiviti. Okey, apa yang kita buat tu dalam keadaan postur badan yang tidak betul. Okey, kemudian kita akan rasa badan kita tidak selesa. Bila dah sakit belakang, lenguh-lenguh, automatik. Okey, kita punya badan rasa tidak selesa. Jadi tu akan mendatangkan penyakit lain jugalah. Okey, apabila awak dah sakit belakang, lenguh-lenguh, penyakit lain pun boleh datang juga. Jadi pastikan awak dari kecil lagi kita kena biasakan kedudukan kita melakukan sebarang aktiviti dengan menggunakan ataupun melaksanakan ataupun menjalankan aktiviti tu dengan postur yang betul. Okey, postur badan yang betul. Okey, seterusnya. Tengok. Okey, jika kita mengabaikan postur yang betul, ia akan memudaratkan kesihatan. Macam cikgu cakap tadi. Okey, terutamanya tulang belakang kita. Bila dah berumur, dia akan apa yang awak nampak apabila orang yang berumur contoh cikgu nak cakap apa ya. Okey, contoh macam ni. Bila awak tengok orang yang berumur, apa dia punya apa yang awak nampak pada bahagian tubuhnya, kedudukan tubuhnya. Okey? Atau postur tubuhnya. Apa yang awak nampak apabila orang dah tua tu dia sekiranya postur badan dia tidak betul. Apa yang awak nampak? Cikgu nak tanya sekejap ya, cikgu tengok nama. Cikgu nak tanya pada Elman. Elman ada tak? Elman. Okey, Elman. Okey, Elman, dengar cikgu ya. Okey, Elman, cikgu nak tanya.
apa yang awak nampak kedudukan badan orang yang lebih, orang yang berumur ni orang yang dah tua. Okay, kalau kedudukan badan dia ataupun postur badan dia tidak betul, apa yang awak nampak? Dia macam, dia apa? Bengkok. Bukan bengkok, kalau bengkok macam cikgu pusing. Okay, cikgu ambil, cuba cikgu contoh. Tak ada benda yang boleh cikgu bengkokkan. Okay. Okay, sekejap cikgu ambil contoh. Okay. Ini kita bengkok. Ni bengkok. Ni bengkok. Bongkok ialah postur badan. Okay, faham? Bongkok. Ya, bongkok. Okay, terima kasih Elman. Bagus. Jadi kedudukan postur badan yang tidak betul, okay, sekiranya kita tak, dari awal kita tak amalkan postur badan yang betul dari kecil, jadi bila kita tua nanti, kita akan boleh jadi bongkok. Jadi sebab tu dari awal awak perlu mengamalkan postur badan yang betul. Sebab tu kita belajar hari ni. Jadi pastikan setiap kali awak belajar, terutama di dalam kelas online ni, banyak melibatkan awak menggunakan komputer ataupun sebarang penggunaan tab ke ataupun telefon. Jadi pastikan kedudukan awak duduk dalam keadaan yang betul supaya bila tua nanti, dia jangka masa dia bukan sekarang yang kita nampak. Bila dah tua nanti baru kita perasan yang kita ni, masa dulu kita tak amalkan postur badan yang betul. Jadi dah tua nanti baru awak perasan, sakitnya belakang aku, sakitnya pinggang saya. Contoh. Jadi kedudukan awak pun masa tu, postur badan awak pun dah tak betul sebab dari awal awak tak mengamalkan postur badan yang betul. Okay, jadi lepas ni setiap kali kelas pastikan awak mengamalkan postur badan yang betul. Okay, duduk dalam keadaan yang betul. Nanti cikgu tunjukkan bagaimana kita nak amalkan, kita nak tahu postur badan kita selama kita menjalankan aktiviti ataupun melakukan sebarang pergerakan dalam keadaan postur yang betul. Kita tengok ya selepas ni. Okay, jadi ingat, kita nak elakkan daripada bongkok di masa tua nanti. Okay. Okay, seterusnya. Kita yang betul dan salah. Bagaimana kita tahu postur badan yang mana paling betul apabila kita melakukan aktiviti ataupun pergerakan. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok yang pertama sekali. Duduk. Okay, duduk. Bila duduk. Okay, postur ketika duduk. Mesti duduk dengan tegak. Tegak. Macam cikgu duduk ni. Okay, tegak. Okay, duduk tegak. Kaki kena lurus dan mencecah lantai. Kalau contoh, kalau awak duduk kursi tinggi, okay, kaki kita akan terjuntai lah. Terjuntai tu apa? Maksudnya tak mencecah lantai, tak pijak lantai. Jadi pastikan kedudukan awak duduk atas kursi, okay, tegak. Okay, tengok cikgu tunjuk. Okay, pastikan duduk atas kursi dan tegak. Okay, lurus badan awak. Okay, nampak cikgu tunjuk. Okay, kedudukan cikgu. Okay, tegak. Okay, kaki mesti lurus ke bawah. Betulkan kedudukan masing-masing sekarang? Cuba betulkan. Kalau duduk bersila, duduk bagi tegak. Kalau awak duduk bersila, tak apa. Bersila, duduk tegak-tegak. Pastikan awak punya kedudukan tu tegak. Macam ni. Okay, kalau ada tempat sandar, pastikan sandar dengan tegak, rapat ke belakang. Okay, cikgu tunjuk ni. Okay, rapat ke belakang. Okay. Betulkan kedudukan awak supaya ingat, cikgu kita nak elakkan daripada sakit belakang, lengur-lengur badan dan elakkan bongkok di masa tua. Okay.
Nak elakkan daripada poster badan kita lari ya. Okey. Seterusnya, tengok kaki lurus dan mencecah lantai. Tolak pinggul anda serapat mungkin dengan belakang kerusi. Kalau awak duduk rapat dengan kerusi, duduk. Okey, bagi rapat betul punggung. Okey, pinggul ni punggung lah. Punggung awak tu rapat betul dekat belakang kerusi. Ni contoh ni kerusi rapat. Okey, ni awak punya bahagian panggil apa? Bahagian pinggul awak, okey, rapat kan. Okey, jadi kedudukan awak automatik betul. Okay, ramai cikgu tengok sekarang ni keadaan awak duduk, postur badan awak dah out dah. Dah tak betul. Jadi sebab tu nanti awak bila kelas yang kedua, ketiga, kalau banyak kelas awak dah jadi macam malas nak belajar kan. Sebab apa awak dah rasa lengur-lengur, penat. Sebab apa mata kita dah penat, kedudukan kita tak betul. Okey, pastikan selepas ni awak kalau duduk bersila, duduk elok-elok, tegak-tegak, letakkan awak punya skrin awak tu berada di hadapan awak. Okey, supaya awak dapat duduk dengan selesa. Cikgu ramai tengok, cikgu tengok sekarang ramai yang kedudukan postur awak tak betul. Okey, sebab kita akan lama lagi. Kita pun tak tahu sampai bila kita akan belajar dalam keadaan begini. Jadi awak perlu pastikan postur kedudukan awak, postur badan awak duduk dalam keadaan yang betul supaya awak tak cepat sakit pinggang, sakit pinggul, sakit apa-apa lagi ya, sakit bahagian belakang, lengur-lengur. Okey, kita tengok, kita teruskan dengan, okey, ni kita tengok. Ni betul dengan kerusi, ini yang salah. Ni bila yang membongkok ni salah. Ya, dapat beza ya. Okey, kita teruskan dengan okey, kita tengok. Ni salah kedudukan ni. Sebab apa? Dia still membongkok ni. Badan dia still dia ke depan membongkok macam tu. Okey. Yang ni pun salah. Okey. Ni salah juga. Okey, dia bongkok lagi, bongkok. Dia ni kan badan dia, bongkokkan badan dia lagi ke bawah. Okey. Yang ni yang betul. Bila dia nak tulis pun dia punya dari pinggul ke bahagian bahu dia tu straight. Dia straight. Jadi itu yang betul. Ni yang betul. Ni yang kedua yang betul. Nampak? Kalau dia nak ni pun dia tundukkan. Yang ni dia tundukkan sikit je kepala dia. Okay, bolehlah tunduk macam ni. Tak ada masalah. Janji ni bahagian belakang awak ni straight, lurus. Okay, itu yang penting. Okay, kita teruskan ya. Ingat, kita mesti amalkan yang betul ya. Okey, sekarang poster kita tengok. Berdiri. Okey, ni berdiri yang betul. Okey. Berdiri bermaksud kita kena berdiri dalam keadaan tegak dan bahu pula berada sedikit ke belakang. Dia macam tu. Dia straight, lurus. Okey, aku tunjuk. Sekiranya awak nak berdiri ya. Saya pindahkan ke sini. Okey. Tak nampak cikgu Tak apa, kejap lah. Okey, pastikan lurus. Berdiri tegak. Macam ni. Okey, tegak. Pastikan awak punya bahagian belakang ni tegak, lurus. Okey. Barulah awak boleh bermula untuk berjalan. Okay, pastikan awak jalan selepas ni dalam keadaan postur badan yang betul. Okay, keadaan yang lurus. Okay, kejap lagi betulkan balik semula. Okay, seterusnya. Okey, seterusnya tengok ni yang betul, yang salah. Awak dah dapat kenal pastikan yang mana yang betul, yang salah. Cikgu cakap tadi kira. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Badan ketika baring. Okey. Di atas tilam, bagaimana kita nak tahu nak
badan yang betul. Ni gambar yang pertama ni betul yang cikgu tunjuk ni. Yang ada tanda right ni, yang tanda ada tick right ni, okey ni yang betul. Okey, yang bawah ni, yang tanda pangkal ni salah. Dia angkat sikit kaki ni salah. Kedudukan dia yang paling betul apabila awak tidur ataupun baring adalah gambar yang pertama ni, yang ada tanda right ni. Okey? Yang kedua, cari tilam yang selesa dan sesuai. Ini untuk dapatkan lebih keselesaan lah. Okey, tapi pastikan yang penting dia adalah postur badan. Kita nak tekankan kat sini. Okey, apabila kita baring, awak mesti amalkan kedudukan ataupun postur badan yang betul. Okey, itu yang untuk tidur. Ini untuk baring ya, tidur, postur tidur kita. Okey, postur untuk mengangkat barang. Okey. Tengok bongkokkan lutut dan rendahkan badan. Okey, pastikan apabila awak hendak mengangkat barang, mesti bengkokkan lutut dan rendahkan badan. Ni bengkok. Ni maksudnya bengkok. Bengkokkan lutut. Nampak kedudukan dia. Bengkokkan lutut dan rendahkan badan, baru angkat. Jangan membengkokkan badan. Okey, ketika mengangkat barang ataupun memungut barang. Ketika mengangkat barang, kita jangan bengkokkan badan di bahagian pinggang ni. Ni yang menyebabkan postur badan awak tidak betul dan awak akan sakit di bahagian pinggang. Okey, dan bahagian belakang sebab beban tu berada di bahagian pinggang awak. Sekiranya beban tu maksudnya berat tu Berat tu dia dah awak nak angkat tu dia dah pindah ke pinggang. Jadi awak angkat tu barang. Jadi pinggang awak akan jadi sakit sebab rasa berat dia ada di pinggang. Okey. Okey, kita dah pindahkan berat badan tu ke pinggang. Berat yang barang yang kita angkat tu ke pinggang. Jadi yang betulnya adalah awak kena duduk. Okey, duduk, bengkokkan lutut dan rendahkan badan, baru angkat barang tu bersama-sama awak. Ingat, ni pastikan lepas ni awak dapat mengamalkan postur badan mengangkat barang dengan betul ya. Okey. Seterusnya. Ni angkat sikit. Okey, baru luruskan. Tengok kedudukan postur bahagian bahu tadi. Okey, kita dah tengok yang ni. Okay, sekarang cikgu tunjukkan. Okey. Sekejap ya. Okey. Okey, tengok. Tadi kita dah belajar. Ingat apa yang kita dah belajar tadi? Maksud postur, rehat dan tidur. Okey. Cara duduk, cara berdiri. Okey. Cara tidur dan cara mengangkat barang. Ni yang awak belajar tadi, muka surat. Yang cikgu terangkan tadi ni, muka surat ataupun halaman 68. Yang cikgu terangkan ni. Okey, nanti awak boleh rujuk pada buku awak. Okey. Yang kita dah belajar tadi, maksud postur, rehat dan tidur. Cara duduk, berdiri, tidur dan mengangkat barang dengan betul. Okey. Kepentingan menjaga postur pun cikgu dah bagi tahu. Kita nak elakkan daripada sakit belakang, lenguh-lenguh badan. Okey, bongkok di masa berumur nanti. Bila kita berumur ataupun tua lah. Okey. Dah habis dah. Cikgu harap awak faham untuk hari ni. Pembelajaran kita mudah sahaja. Kan? Betul tak? Siapa faham? Angkat tangan. Siapa faham cikgu terang ni? Angkat tangan. Faham tak? Bagus. Jatuh tangan. Okey, tugasan awak. Jawab kuis word wall yang cikgu berikan di dalam Google Classroom.
Yes. Okay, kalau awak nak jawab sekarang pun, okay, cikgu akan sediakan link dan awak boleh copy kemudian jawab terus dekat bahagian chat ni. Lepas tu kita, cikgu rasa dah habislah kelas kita. Cikgu dah terang dah mengenai topik hari ni. Okay, cikgu dah hantar chat di bahagian chat di dalam Google Meet ni. Siapa yang boleh buka bahagian chat tu, okay, boleh terus tekan di bahagian line ataupun pautan, okay, line pula, link ataupun pautan yang cikgu bagi di bahagian chat. Ramai kat sini yang cikgu tengok dia main chat, pandai main chat. Okay, ada yang tak dengar ke? Kiana tak dengar? Orang lain dengar kan? Dengar. Okay, orang lain dengar, bagus. Okay, baik. Okay, baik. Terima kasih. Okay, dekat sini, sekarang buka bahagian chat, awak boleh buat sekarang. Okay, boleh buat sekarang. Kita tengok jam berapa. Okay, 9-7 minit baru. Okay, boleh buka di bahagian chat. Tahu tak nak buka bahagian chat macam mana? Tak tahu Tak tahu. Tak tahu. Okay, cikgu. Okay, baik. Okay, tutup awak punya mic. Okay, dengar. Tutup. Okay, cikgu tunjukkan bagaimana awak untuk tengok pada bahagian chat ya. Okay, kejap. Okay, sekejap ya sayang. Okay. Sekarang cikgu akan presentkan yang bahagian chat cikgu. Okay, cikgu nak tunjuk. Sekejap. Okay. Okay, sekarang nampak tak awak dah ada dekat dalam skrin tu. Sebahagian daripada awak dah ada dekat skrin ya. Okay, sekarang awak nampak tak yang ada warna, ada tanda macam ni. Tanda 4 segi ni. Okay, yang ada macam gambar chat ni. Okay, kita tekan di bahagian sini. Okay, nampak tak cikgu dah bagi link ni. Okay, tekan di bahagian ni. Semua orang try buka. Cuba buka. Okay, buka chat ni. Nampak tak cikgu bagi ni? Okay, tengok yang chat with everyone. Okay, chat with everyone. Okay, yang cikgu tunjuk ni. Okay, kemudian tekan di bahagian link. Cikgu kena buat sekarang ke? Ya, terus buat sekarang. Okay, word wall ni. Okay, boleh buat sekarang. Dah boleh capai. Buat cikgu. Dah buat? Okay, bagus. Okay, dah buat, bagus. Cikgu akan tunjuk dekat awak. Apa result awak. Okay, boleh buat sekarang. Tekan link tu dan terus jawab. Okay, nanti dah siap, submit. Kemudian buka balik mic yang awak sedang tengok ni. Okay, boleh? Jawab sekarang. So, hari ni. Okay. Okay, ingat tugasan awak. Ingat tugasan awak word wall ni sahaja. Kalau awak dapat jawab keseluruhan soalan tu, maksudnya awak telah menguasai pembelajaran kita pada hari ni. Okay, terima kasih kelas. Terima kasih. Bye-bye, jumpa lagi. Bye. 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 Cikgu.